Tak juga. Tak apalah, half page pun okey juga. Okey, kita mula dengan yang pertama, slide yang pertama. Okey, konsep inersia. Rajah menunjukkan objek-objek yang pegun di atas meja kekal pegun walaupun alas meja di bawahnya disentap oleh penghibur itu. Penghibur ni lah, badut ni. Okay. So disentap. Apa disentap? Ditarik lah. Okay. Mulanya di atas meja ada flower vase dengan a plate of fruit, ada tablecloth dan tarik tablecloth tu secara sentap, okey, dengan laju, dengan paling laju sekali. Dan apa yang berlaku? Objek-objek kekal pegun dan tidak bergerak. Dan kejadian ini disebabkan oleh inersia. Kita tengok contoh. Ini bukan pelapik meja, ini contoh lain. Okey, nampak tak contoh tu? Okey, apakah alat dalam contoh saya ni? Siapa boleh bagi tahu? Apa objek yang jatuh ke dalam botol? Siapa boleh bagi tahu? Marker. Marker pen, yes, marker pen, dan ada satu ring bulat tu diletak di atas mulut botol secara tegak, dan bulatan itu disentap keluar dan marker pen tu jatuh ke bawah. Okay, jatuh ke bawah. Tidak ikut bersama-sama dengan ring. Sekali lagi. Okay, ini adalah disebabkan oleh fenomena inersia. Okay, apa itu inersia? Okay, inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya. Itu keyword. Kekal dalam keadaan asalnya. Kalau kamu mau tulis, ini underline. Kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan halaju mala. Okey? Keadaan asalnya sama ada pegun. Kalau dia pegun, dia ada kecenderungan untuk pegun tidak bergerak. Kalau dia sedang bergerak, dia ada kecenderungan untuk terus bergerak dalam garis lurus dengan halaju mala, halaju seragam. Mala tu seragam lah. Halaju constant, fixed velocity. Itu adalah inersia. Konsep inersia dijelaskan oleh hukum gerakan Newton pertama. Ini adalah hukum yang dikeluarkan oleh saintis bernama Newton, hukum yang pertama. Okay, hukum gerakan Newton pertama menyebut suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju mala jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Jika tiada daya luar. So, tengok contoh. Ni contoh macam tadi juga, cuma dalam gerakan perlahan. Okey, gerakan perlahan. Cantik dia turun. Tengok sekali lagi. Ditarik. So, sekarang objek tu kekal di situ. Tidak ikut bersama-sama dengan ring. Pada asalnya dia duduk di atas permukaan ring. Bila ring ditarik, dia kekal di situ. Nampak? Itulah maksudnya objek akan kekal dalam keadaan pegun. Tapi tidak acilah saya pause, betul? Memang dia pegun. Tapi dia turun ke bawah. Kenapa dia turun ke bawah? Siapa boleh jawab? Tarikan graviti. Yes, tarikan graviti tu apa? Kuantiti fizik apa tarikan graviti itu? Adakah ia halaju? Adakah dia pecutan? Adakah dia jarak? Adakah dia apa? Tarikan graviti itu apa? Kuantiti apa? Siapa mau cuba? Tak berani cuba? Ragu-ragu? Okey. Tarikan, daripada perkataan tarikan. Kamu ingat lagi apa maksud daya? Daya adalah tolakan dan tarikan. Ingat? Tolakan dan tarikan itu daya. So, tarikan graviti adalah daya. Okey?
So objek hanya akan pegun jika tiada daya luar. Jika tiada daya luar, tapi dalam keadaan ni ada daya luar. Ulang balik. Ada daya luar iaitu graviti menarik dia ke bawah, maka dia akan turun ke bawah. Okay, graviti yang tarik. Sebab dalam ayat ni, jika tak ada lagi, sekarang ni ada daya luar. Bila ada daya luar, objek tu daripada keadaan pegun setempat, dia akan turun ke bawah. Okay, cuba kamu jawab satu soalan hipotetikal daripada saya. Jika eksperimen ini dilakukan di suatu tempat yang tak ada graviti, apa yang akan berlaku kepada marker pen? Siapa nak jawab? Dia terapung. Yes, dia akan kekal di tempatnya dan mengikuti hukum Newton yang pertama secara jelas. Okay, objek akan kekal dalam keadaan pegun jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Okay, maka pen tu akan duduk kat situ. Tidak akan berlaku turun ke bawah. Turun ke bawah ni sebab eksperimen ni dilakukan di permukaan bumi. Dia ada graviti. Boleh faham? Ada soalan? Tak ada. Tengok sekali lagi. Slow mo, cantik je. Saya suka video ni. Slow mo. Ulang. Very nice. Very nice video. Next. Jadi, bola manakah yang lebih banyak inersia? Kita ada dua jenis bola sini. Satu bola bowling. Satu bola sepak. Okey, bola manakah yang lebih banyak inersia? Underneath like a golf club, you know? So again, and Okey, itu bola sepak. Ini bola bowling. Siapa nak cuba jawab? Bola mana lebih banyak inersia? Agak-agak? Gelap pasang lampu. Bola bowling. Bola bowling. Kenapa jawapan kamu bola bowling? Sebab ia berat. Sebab ia berat. Okey, perkataan berat tu perlu dibetulkan. Kita tak boleh guna perkataan berat. Berat hanya bila objek tu duduk, hanya apabila objek berjisim ditarik oleh pecutan graviti, mengalami pecutan graviti. Boleh kita cakap berat. Okey, kita kena betulkan terminologi. Kita guna perkataan jisim. Okey, siapa yang jawab tadi Perkataan jisim So bola pingpong, bola bowling lebih banyak jisim berbanding bola sepak. Okey, cubaan yang bagus. Dan ia benar, betul. Bola bowling lebih banyak inersia berbanding bola sepak. Tapi kenapa? How did you come to that conclusion? Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu mengenal pasti objek mana yang lebih memerlukan daya untuk digerakkan. Objek mana yang perlu lebih daya untuk menggerakkan dia. Okey, apabila dia keadaan pegun. Contohkan bola sepak, bola bowling. Okey. Okey, yang mana kita perlu lebih tenaga supaya dia bergerak. Dan objek mana yang lebih memerlukan daya yang banyak untuk dihentikan apabila ia sedang bergerak. Okey? Jadi jawab kepada soalan ni, jawapannya ialah bola bowling. Okey, bola bowling obviously apabila dia pegun, memang kita perlu bagi lebih daya untuk menggerakkan dia berbanding bola sepak. Manakala apabila bola bowling tu sedang bergerak, very fast, kita memerlukan lebih daya untuk memberhentikan bola bowling berbanding bola sepak. Bola sepak macam tu saja. Kalau bola bowling kita kena bersedia dengan kaki ke belakang sikit supaya dia stop. Okey. Macam juga kalau lori datang menghampiri kita dari hadapan. Kita acah-acah Superman lah kan, mau hentikan lori. Mesti kaki kita ke belakang bersedia untuk menghentikan lori. Berbanding kalau kereta mainan adik kita mahu melanggar kita dari hadapan, macam mana kita punya gaya? Macam tu saja. Dan dia akan berhenti. So objek yang lebih besar jisim
memerlukan lebih daya untuk menggerakkannya atau menghentikannya. So, dari sini kita tahu objek lebih banyak jisim mempunyai lebih banyak inersia. Boleh faham? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Objek yang berjisim besar seperti bola bowling sukar digerakkan dan dihentikan berbanding dengan objek yang lebih ringan seperti bola sepak. Perkataan ringan sini pun salah, sepatutnya lebih kurang jisim. Okey, ringan dan berat tu untuk daya. Okey, daya tarikan graviti. Apakah hubungan antara jisim dan inersia? Kita nak tahu macam mana hubungan dia pula. Kalau jisim besar, inersia besar ke kecil? Itu adalah apabila soalan ditanya apa hubungan dalam fizik biasanya, bila soalannya tanya berkenaan apakah hubungan, kita mesti jawab dari segi macam mana ia bertindak balas. Jika jisim besar, inersia besar juga ke atau kecil juga? Macam tu kita nak jawab. Okay. Specifically untuk soalan jenis macam ni, apakah hubungan? Kita kena jawab secara kuantitatif. Okay, secara nilai. Kita tengok eksperimen 2.2 daripada seorang cikgu. Kita besarkan video dia. Tunggu sekejap. So, terima kasih kepada cikgu ni kerana melakukan eksperimen ni dan merekod video dan share dalam YouTube supaya kita semua boleh belajar. Mungkin alat-alat penimbang elektronik, kapit G, plastisin, jam randik, jam dan bilah gergaji. Okey, bilah gergaji di kapit di mana-mana tiang tegak. Dan kita letak plastisin dengan jisim 20 gram di hujung bilah gergaji. Dan kita hayunkan dia secara mendata. Dan kita catat masa yang diambilkan untuk 10 ayunan. Saya harap kamu biasa macam mana nak ukur, nak kira 10 ayunan. 1, 2, 3, 4 sampai 10 kali. Okey, dan kita catat, kita ulang eksperimen untuk 5 bacaan untuk 5 jenis jisim. 5 jisim yang berbeza, maaf. Sehingga 80 gram plastisin. Kita catat masa. Okey, kita pause sekejap supaya boleh baca. Alamak, laju. Based on the experiment, can you relate mass and period of oscillation? Mass and inertia. So, period of oscillation kita boleh sandarkan dia sebagai inertia. Sebab lagi panjang masa dia untuk berhayun, maksudnya lagi sukar objek tu untuk menukar arah pergerakan. Lagi sukar objek tu untuk berhenti. Bila objek tu berhayun dari kanan pergi ke kiri, mau berhenti, kita sedang bergerak, mau berhenti tu susah kan? Bila objek berat susah berhenti. Berbanding kalau objek ringan, dia laju, dia senang berhenti. Daripada sini bergerak, senang kona balik, senang. So objek ringan dia laju. So masa oscillation dia perlahan. Kalau objek berjisim besar, masa untuk dia oscillate panjang sebab dia lebih sukar untuk berhenti apabila dia sedang bergerak. Okey, jadi kita boleh sandarkan period of oscillation, tempoh ayunan dengan inertia. So, kaitkan mass dengan inertia. Thank you for watching. Thank you for sharing, Cikgu Azila. I hope you will not claim copyright from me. Okay, itu eksperimen daripada Cikgu Azila. Eksperimen 2.2. Jadi macam mana kaitan antara jisim dengan inersia? Semakin besar jisim, semakin
Siapa mau jawab? Semakin besar jisim, semakin saya jawablah semakin besar inertia. Okey. Macam bilah tadi, bilah gergaji tu. Bila kita letak jisim 60 gram plastisin di hujung bilah gergaji, dia akan berayun dengan lambat. So masa yang diambil untuk melengkapkan 10 ayunan adalah lebih panjang. Sebab once the plastisin bergerak, dia susah untuk berhenti. Untuk patah balik direction. Itulah inertia. So semakin besar jisim, semakin besar inertia sesuatu objek. Boleh faham? Boleh cikgu. Jadi, perkataan yang kita gunakan ialah hubungan terus. Menunjuk eksperimen 2.2 menunjukkan bahawa inertia suatu objek mempunyai hubungan terus dengan jisimnya. Ini adalah terminologi yang kita perlu pakai. Kamu kena biasakan ni. Kalau satu kuantiti meningkat, ditingkatkan, apa variable? Pemboleh ubah dimanipulasi, ditingkatkan nilainya. Pemboleh ubah yang bertindak balas juga meningkat nilainya, kita panggil hubungan terus. Okey, inertia dan jisim. Okey, jisim kita ubah supaya jisim meningkat, inertia juga meningkat. Jadi perkataannya adalah hubungan terus. Kamu underline perkataan hubungan terus. Manakala ayunan mengufuk beban dalam neraca inertia tidak dipengaruhi oleh daya graviti. Okey, daya graviti tidak mempengaruhi inertia. Tempoh ayunan mengufuk beban pada neraca inertia bergantung kepada jisim plastisin sahaja. Okey, ingat jisim, bukan berat, jisim. Semakin besar jisim objek, semakin besar inertia objek tersebut. Inilah yang saya maksudkan. Bila satu pemboleh ubah dimanipulasi iaitu jisim meningkat, inertia juga meningkat. So perkataan yang kita guna ialah hubungan terus. Okay, directly proportional. Dalam bahasa Inggerisnya directly proportional. Dalam bahasa Melayu hubungan terus. Okay. So inertia dalam aplikasi kehidupan, tapi ini bukan kehidupan biasa-biasa, ini kehidupan di ISS. Okay, ini seorang saintis duduk di pusat kajian di ISS. Tak ada graviti di ISS, jadi tak boleh ukur berat, tak boleh ukur jisim badan. So saintis di ISS dia kena duduk lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan di ISS untuk menjalankan kajian. Jadi dari aspek kesihatan, kita risau saintis akan mengalami masalah penyusutan berat badan. Jadi setiap hari para peserta di ISS perlu mengukur atau menyukat jisim badan mereka. Jadi disebabkan oleh di ISS tak ada graviti, kita memerlukan neraca, apa namanya ni? Neraca inertia. Okey, penimbang inertia digunakan untuk menyukat berat badan saintis. Okey, caranya ialah sama juga, hayunan. So diletak badan dia di atas pengayun dan dia hayunkan badannya, dan jisim badan boleh diukur daripada tempoh ayunan. Ini adalah aplikasinya. Okey, kita guna ayunan untuk mengukur jisim badan manusia. Tengok tu, dia berayun. Naik turun, naik turun, naik turun. Sekali lagi. Okay, dia hayunkan badan dia pada neraca inertia, dan daripada tempoh ayunan kita boleh tahu jisim badan orang itu. Okay, angkasawan di kapal angkasa. Ini bukan kapal angkasa ke? ISS tu kapal angkasa. Kalau kapal dia bergerak. Masalahnya ISS ni duduk setempat tu je. So dia bukan kapal pada pandangan saya. Angkasawan di ISS, Stesen Angkasa Antarabangsa, berada dalam keadaan
tanpa daya graviti. Dalam keadaan tanpa daya graviti, hanya neraca inersia dapat digunakan untuk mengukur jisim. Okey, jadi soalan saya. Siapa nak jawab? Boleh tak neraca inersia digunakan untuk mengukur jisim di permukaan bumi? Siapa nak jawab? Cuba jawab. Kalau saya panggil volunteer untuk jawab, susah saya panggil nama. Nur Nabilah, jawab. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab nanti daya graviti tu macam jejaskan berat tu. Menjejaskan ukuran. Ingat tak saya cakap tadi? Ini. Mana dia? Ayunan mengufuk beban neraca inersia tidak dipengaruhi oleh daya graviti. Maksudnya ada graviti ke, tak ada graviti ke, neraca inersia tetap berhayun macam tu juga. Okey, kalau 10 gram dia hayun laju. Kalau 60 gram dia hayun lambat. Ada graviti ke, tak ada graviti ke, macam tu juga. Jadi cuba jawab balik. Boleh tak kita guna neraca inersia untuk ukur jisim di permukaan bumi? Boleh. Boleh lah. Jadi duduk di bulan ke, duduk di Marikh ke, duduk di Pluto ke, duduk di Jupiter ke, Venus ke. Gunalah neraca spring ni untuk mengukur jisim. Okey, boleh faham? Tapi kita tak gunalah neraca jisim. Neraca inersia sebab cara untuk dapatkan ukuran jisim tu lebih dia tidak secara terus, tidak direct, kena ada buka graf lagi, extrapolate, interpolate, bla bla bla, banyak proses. Jadi kita tak pakailah. Okey, itu adalah aplikasi. Bukan aplikasi biasa-biasa, aplikasi di ISS. Saya nak tunjuk yang next one. Stop pusing. Tempoh ayunan seorang angkasa digunakan untuk menentukan jisimnya. Next. Inersia boleh memberi kesan yang baik dan buruk dalam kehidupan harian. Mari kita bincangkan situasi kehidupan harian yang melibatkan inersia. Yang pertama, situasi 1, air hujan. Di atas permukaan payung, bergerak apabila payung diputarkan. Apabila payung berhenti berputar, inersia titisan-titisan air hujan akan menyebabkan titisan air terus bergerak dan meninggalkan permukaan payung. Ini kan biasa, hujan, payung, ada titis hujan. So kita mau keringkan payung, macam mana kita buat? Apa kita buat mau keringkan payung? Kita pusingkan. Okay, nak keringkan cepat lah, kalau kamu tak kisah dia nak kering lambat, kamu letak saja situ dia kering sendiri. Kalau nak cepat kan kita macam tu, masa air pun akan jatuh. So itu adalah kesan inersia. Kalau tak ada inersia, dalam bumi, dalam dunia kita ni tak ada inersia, sekuat mana kamu goncang pun, so bintik-bintik air akan tetap melekat di permukaan payung. Kamu goncang kuat pun dia tak bergerak, dia tidak akan jatuh. Okey, jika tak ada inersia. Sekarang ni ada inersia. Alhamdulillah. Tuhan bagi kita inersia, fenomena inersia. Maka memudahkan banyak perkara. Next. Okey, ini adalah kesan negatif inersia. Penumpang terhumban ke belakang. Itu istilah dia pakai. Terhumban. In English, jerking backwards. Apabila bas pegun bergerak ke hadapan secara tiba-tiba. Bukan bas saja, kalau dalam kereta pun sama juga. Kalau jenis budak-budak yang berdiri dalam kereta tu, akan jadi macam tu. Okey, manakala apabila bas sedang bergerak, apabila bas tu break tiba-tiba, penumpang akan terhumban ke hadapan secara tiba-tiba. Okey, disebabkan oleh inersia. So objek tu pada asalnya manusia dalam bas bersama dengan bas asalnya bergerak bersama-sama. Apabila bas bergerak, orang tu still mau bergerak lagi tapi dihalang oleh pegangan yang kuat, tangan memegang tempat pegang yang kuat, maka hanya ke depan sajalah. Kalau dia tak pegang, dia jatuh ke depan. Ataupun kalau orang tu sedang berdiri di dalam bas, duduk di atas roller coaster, bus break, dia akan meluncur ke hadapan. Kita boleh, itu satu hypothetical situation yang kita boleh fikirkan. Seorang remaja duduk di dalam bas, masa bas sedang pegun, tidak bergerak, di atas papan luncur, roller skate.
Atas roller skate. Duduk atas roller skate, bas tak bergerak. Okey, dia duduk dalam bas, dia duduk atas roller skate di dalam bas masa bas tidak bergerak. Apabila bas mau bergerak ke hadapan, ke manakah arah remaja itu akan bergerak? Siapa nak jawab? Cuba bayangkan situasi. Mendengar ni. Jennifer, what will happen to that teenagers? Ke belakang. Okey, betul. Yes, ke belakang. Dia akan bergerak ke belakang. Kerana apa? Kerana dia mau mengekalkan posisi asal dia. Okey, bas bergerak ke depan. Jadi secara relatifnya dia seolah-olah ke belakang. Sebenarnya dia pegun. Objek mau kekal statik, mau kekal pegun. Okey, bas bergerak ke depan tapi dia mau pegun. Tapi secara relatif kita nampak dia seolah-olah bergerak ke belakang. Okey, itu adalah inertia, back effect of inertia, back effects. Situasi ketiga, ini positive effect. Sos cili atau sos tomato di dalam botol kaca boleh mengalir keluar dengan menggerak-gerakkan botol dengan cepat ke bawah. Macam tu. Dan menghentikannya secara tiba-tiba. So bila kita tolak cili sos ke bawah, botol cili sos ke bawah, botol cili sos bersama dengan isi dalam botol cili sos bergerak bersama-sama ke bawah. Apabila kita hentikan secara tiba-tiba, isi kandungan sos dalam botol sos tu mahu terus bergerak ke bawah. Itu adalah kesan inertia. Next. Lori tangki minyak petrol mempunyai inertia yang besar. Obviously sebab dia mempunyai jisim yang besar. Lori tangki minyak petrol sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan di dalamnya. Ini adalah aplikasi. Tangki yang berasingan dapat mengurangkan impak inertia minyak petrol ke atas dinding tangki jika petrol itu berhenti secara mendadak. So dia pecahkan jisim minyak kepada 3 bahagian. So apabila berlaku pergerakan atau brake lori ni, kurang kesan inertia ke atas lori. Roller coaster di taman rekreasi ditetapkan di tempat duduk oleh sistem keledar yang khas. Gerabak roller coaster bergerak dengan laju dan arah yang berubah-ubah secara mendadak. Apabila dia bergerak secara tiba-tiba, inertia badan penumpang akan cuba mengekalkan keadaan gerakan asal. Sistem keledar dalam gerabak memastikan penumpang kekal di tempat kedudukannya dan tidak terhumban keluar semasa perubahan arah dan laju gerakan. Ada soalan? Setakat tu. Soalan 6, situasi 6. Ini adalah aplikasi. Pemandu kereta dan penumpang di dalam kereta disarankan memakai tali pinggang keledar. Apabila brake kereta ditekan secara mengejut, pemandu dan penumpang di dalam kereta akan terhumban ke hadapan akibat inertia. Itulah sebabnya kita perlu pakai seat belt. So seat belt prevents us. The seat belt apply force to our body and prevent us from thrown forward. Bila kereta sedang bergerak dengan laju 80 km per saat. 80 km per jam. Itu laju. Sedangkan 60 km per jam pun sudah laju. Apabila kereta tiba-tiba berhenti ataupun terlanggar sesuatu yang menyebabkan dia tiba-tiba berhenti dengan mendadak, so badan kita yang sedang bergerak bersama-sama dengan kereta ke hadapan akan ada kecenderungan, tendency to continue its motion. Ada kecenderungan untuk meneruskan gerakan asalnya. Gerakan asalnya apa? Gerak ke hadapan. So di sini datang tali pinggang keledar untuk menyelamatkan badan kita dari terus bergerak ke hadapan, menghentikan badan kita bersama-sama dengan kereta. Pengguna tali pinggang keledar dapat mengelakkan mereka daripada terhumban ke hadapan dan tercedera. Ialah hit the face on the windscreen and cause bleeding. Next. Habis itu berkenaan inertia. Ada sebarang soalan? Seterusnya kita jawab soalan latihan formatif. Jelaskan maksud inertia. Inertia ialah kecenderungan
suatu objek untuk mengekalkan keadaan gerakan asalnya jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Itu jawapan. Okey, kamu tulis nanti. Brian ingin menarik alas meja tanpa menjatuhkan barang yang berada di atas alas meja tersebut. Bagaimanakah Brian boleh berbuat demikian? Bagaimana? Jawapannya, tarik dengan laju. Okey, supaya daya geseran antara barang-barang di permukaan meja dengan alas meja tidak bertindak. Daya geseran tu tidak bertindak ke atas objek. Okey, sebab inertia objek di atas meja. So, boleh tarik laju, inertia di situ. Jelaskan jawapan anda. Macam itulah kamu jelaskan. Jelaskan secara ilmiah. Teliti penyataan di bawah. Penyataan 1, objek hanya boleh terus bergerak jika ada daya yang bertindak. Roket di angkasa lepas boleh bergerak tanpa daya pemacu daripada enjin roket. Daya diperlukan untuk mengubah keadaan gerakan objek. Penyataan manakah boleh dijelaskan menggunakan hukum gerakan Newton pertama? Penyataan 1, 2 atau 3? Nah, kamu fikirlah. Jawapan saya penyataan 2. Jelaskan pilihan anda. Jelaskan sendiri. Okey? Jadi boleh jawab soalan. Soalan ini daripada buku teks. Saya nak kamu jawab dan hantar ke Google Classroom. Saya akan semak dari sana. Okey? Baik, sebelum kita berhenti, ada sebarang soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, saya akan upload di YouTube. Saya nak tanya, ada sebarang ada masalah ke kalau saya upload di YouTube? Tak ada. Tak, cikgu. Tak ada? Okey, untuk itu kita berhenti dulu. Bye. Harap buat tugasan dan hantar ke Google Classroom ya. Terima kasih kerana hadir. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.